kandungan besar yang dijazakan kepada Qarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya tak dapat buat video berkongsikan tentang ilmu baca kitab sebab saya ada ubat orang pagar rumah insya-Allah. Namun apa yang sempat saya buat ialah berkongsikan tentang aktiviti saya hari ni insya-Allah. Saya ingin petik daripada satu surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 berbunyi faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Salah pula. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat ni daripada surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Percayalah setiap apa yang kita lakukan, kebaikan maupun keburukan, walaupun sebesar zarah, kita akan diperlihatkan akan balasannya di akhirat. Saya sekarang berada di depan pintu rumah, menunggu seseorang hamba Allah untuk menjemput ke rumahnya, mengambil kami. Tak pakai kenderaan sendiri kerana itu permintaan daripada hamba Allah tersebut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hendaklah memikirkan tentang apakah akibat, apakah nilai tindakan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita hanya berkata sekadar dengan berkata pada sesuatu yang kita rasakan hanya sekadar gurauan. Tetapi ketahuilah bahawa jika gurauan itu pada kita sebenarnya tiada apa-apa, tetapi pada yang mendengar dan menerimanya telah disalah faham dan disalah anggap, maka kita tetap dikira sebagai pesalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pendosa, yang mana kita tahu bahawa dari ayat surah Az-Zalzalah tersebut, walau sebesar zarah pun, kita pasti akan diperlihatkan akan perbuatan kita tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, hendaklah kita berhati-hati di dalam setiap perbuatan, perkataan, ucapan, dalam setiap lisan dan tulisan kita. Hendaklah kita perkirakan dari aspek bagaimanakah penerimaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diredai. Rumah 2 tingkat setengah, alhamdulillah. Suami saya dulu bisnes masa muda dan sekarang ni masih lagi bekerja sendiri. Hasil daripada ubat orang, pagar rumah, buang saka, putuskan ikatan jin dan syaitan. Mungkin dahulu orang tu, sebagai contoh, mungkin dulu orang tu ada ambil susuk, barang untuk kebal, melariskan perniagaan menggunakan sesuatu yang salah atau guna pakai jin yang syirik. Jadi atau mengambil sesuatu yang tak elok, yang bersyarat dan sebagainya. Jadi itulah kerja kami sekarang. Namun di sini saya tak nak bercerita lebih detail tentang perubatan saya. Saya hanya ingin memetik satu kenyataan daripada artis popular. Saya rasa semua orang sedia maklum. Tapi di sini bukanlah niat untuk mengkritik orang tersebut, tetapi mengkritik dengan cara mengaibkan orang tersebut, tetapi hanya sekadar memperingatkan bahawa kenyataan dia telah menyalahi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia hanya memikirkan kenyataan apa tentang sesuatu yang
ingin pada hemat dia sendiri, pada pandangan dia sendiri yang sememangnya tiada ilmu, atau mungkin dia tahu tetapi dia lupa dan dia tidak merujuk dengan pakar-pakar agama dan terus mengatakan sesuatu yang hanya difikirkan betul dari sudut pandangan masyarakat, tetapi tidak diperkirakan akan apakah nilai apa yang diucapkan, apa yang disarankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat-sahabat sini tertanya-tanya kepada saya, apakah tajuk sebenarnya yang saya ingin fokuskan? Siapakah dia? Jadi tentang yang diperkatakan itu ialah mewujudkan rumah-rumah pelacuran. Sesungguhnya telah nyata dan jelaslah pandangan tersebut menyalahi di sisi undang-undang dan syariat Islam. Sebagai sebuah negara berperlembagaan di mana Islam adalah agama rasmi, tidak sepatutnya dia mengeluarkan kenyataan tersebut. Seharusnya pasti ada cara lain yang lebih baik untuk mengatasi gejala sosial, kes rogol dan sebagainya di negara ini. Dengan cara mengetatkan lagi undang-undang syariat, mengetatkan lagi undang-undang sivil dan mewujudkan banyak lagi kelas-kelas agama yang berkonsepkan pengisian kerohanian supaya kita tidak mudah untuk terjerumus ke dalam maksiat. Kerana dalam jiwa seseorang manusia itu hanya ada dua. Yang pertama, roh yang cenderung ke arah kebaikan. Dan yang kedua adalah nafsu yang selalu terdorong ke arah kemaksiatan dan kemungkaran. Oleh itu, saya seru kepada artis tersebut, saya tidak peduli dengan pangkat datuknya, dengan kekayaannya, kerana itu semua tiada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia tidak dalam perjuangan hidupnya hanya memperjuangkan agama, hanya memperjuangkan dunia, tidak memperjuangkan agama. Maka saya seru bertaubatlah, istighfarlah dan tariklah balik kenyataan anda. Saya tidak mahu memanggil anda datuk. Saya tidak mahu, kerana itu hanya pangkat di dunia. Tetapi saya hormat anda sekiranya anda mengagungkan, menegakkan syariat Islam dalam hidup anda dengan kekayaan yang Allah bagikan kepada anda. Anda gunakan di jalan agama untuk menegakkan agama, bukan untuk memikirkan pandangan masyarakat semata-mata. Kerana Islam itu adalah agama yang syumul. Islam adalah agama yang lengkap. Kita hendaklah mempromosikan undang-undang cara hidup Islam kepada orang bukan Islam dengan cara kasih sayang, dengan cara berhemah, dengan cara yang berhikmah. Bukan hanya berfikir bagaimana untuk menjadikan mereka berasa selesa dengan Islam, tetapi dalam masa yang sama kita terkeluar daripada landasan syariat Islam yang Islam inginkan dari kita yang sebenar. Sekian, mudah-mudahan menjadi iktibar. Saya respect anda sekiranya anda boleh menarik balik kenyataan itu. Tetapi sekiranya anda tidak menghiraukan pesanan daripada saya ini, hamba Allah yang hina ini, yang hanya ingin melihat undang-undang Islam, yang hanya ingin melihat Islam itu terbela, hidup berlandaskan syariat Islam, hanya sekadar itu yang anda tidak hiraukan, semoga saya doakan anda
dapat menarik balik kata-kata anda dan bertaubatlah. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat kepada hamba-hambanya. Dan ingatlah manusia itu, setiap diri manusia itu termasuk diri saya sendiri, tidak akan terlepas daripada melakukan dosa. Hanya yang maksum itu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul, serta para malaikat. Tetapi kita sebagai manusia, dari golongan manusia dan jin ini, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran bahawa tidak diciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Maka seharusnya kita hidup ini, setiap jiwa yang hidup ini pasti akan diuji. Pasti dan pasti tidak akan terlepas daripada dosa. Maka kerana itulah, dalam seharian kita jangan lupa untuk kita beristighfar. Sekurang-kurangnya setiap kali seusai solat, jangan kita terus bangun. Istighfarlah. Kerana dengan istighfar itu boleh menghapus dosa. Saya ingin mempromosikan dalam video-video saya yang lepas, yang sebelum ini yang saya ada sharekan perkongsian tentang cerita kisah-kisah teladan. Boleh tengok, rujuk kepada, boleh subscribe channel saya. Boleh cari tajuk-tajuk yang berkaitan dengan video berkaitan tentang cerita di mana hamba Allah ini telah membunuh 99 orang. Ditambah seorang pendeta yang dia telah bunuh, jadi mencukupkan 100 orang. Tetapi di saat beliau mati, meninggal dunia, maka berlakulah pertengkaran di antara dua malaikat azab dan malaikat rahmat. Dua malaikat ini tidak tahu sama ada ingin menempatkan orang ini yang mati ini ke neraka atau ke syurga. Kerana ketika dia mati, dia dalam perjalanan untuk bertaubat. Jadi sama-sama kita boleh ambil iktibar. Bolehlah subscribe channel saya untuk mengetahui cerita-cerita kisah teladan daripada Penglipu Lara dan untuk mengetahui bagaimana kesudahannya. Adakah dia dimasukkan di syurga atau di neraka dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan channel ini, dengan anda subscribe channel ini, dapat memberi nilai tambah dalam mendidik jiwa dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semoga kita semua diampunkan dosa, dilimpahkan rezeki yang berkat, dijauhkan dari maksiat dan kemungkaran. Hiduplah kita di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna salata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, dengan kita solat, sesungguhnya solat itu boleh mencegah kita daripada sesuatu yang mungkar dan perkara yang keji. Dan sekiranya kita ada harta, duit, kekayaan, aset, gunakanlah untuk di jalan Allah fi sabilillah. Janganlah kita gunakan ia untuk hanya menyedapkan hati manusia, tetapi sebenarnya di sisi Allah, perkataan atau perbuatan kita itu sangat hina dan dikeji dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita hidup benci-membenci sesama kaum, sesama rakyat, sesama kita, sesama jiran, tetangga, walaupun mereka kafir. Tetapi hiduplah kita dengan konsep rahmatul lil alamin. Berbuat baik kepada jiran, tetangga walaupun mereka kafir. Ucapkanlah kata-kata yang baik.
yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mati dalam husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah, mati yang buruk. InsyaAllah saya doakan anda semua, sahabat-sahabat semua. Marilah kita sama-sama menyahut seruan agama, menegakkan seruan agama. Dengan amar makruf, mengajak kepada yang baik, nahi mungkar, dan mencegah yang mungkar. Semoga bumi Melayu ini, yang sekarang dikenali sebagai bumi Malaysia ini, kita dapat hidup di dalamnya dengan aman damai, tiada hasad dengki, tiada permusuhan, dan hiduplah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampaikanlah dari Nabi walaupun hanya sekadar satu ayat. Waballighna. Sabda Nabi SAW, waballigh anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tidak, dan setinggi penghargaan sekali lagi yang tidak terhingga kepada yang meminati channel saya. Teruskan subscribe dan sebarkan. Mudah-mudahan dengan usaha kita anda yang sedikit akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sebesar zarah itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kerana telah menyampaikan apa yang ada di depan mata anda dan apa yang. Itu sahaja perkongsian saya daripada saya hari ini. Tazkirah daripada saya, insya-Allah mudah-mudahan memberi satu nilai tambah atau manfaat kepada meningkatkan keimanan dan memperbaiki amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri tazkirah kita pada hari ini yang pendek, yang sangat pendek ini, dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah, astaghfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.